Korang pernah dengar tak maid lari dari rumah majikan? Biasanya ada 3 sebab kenapa maid ni lari dari rumah majikan. Yang pertama adalah disebabkan oleh layanan buruk dari majikan kepada pembantu. Contohnya, yang pertama, meninggikan suara apabila bercakap dengan pembantu rumah. Bermakna tak bercakap dengan cara berhemah lah. Okey, yang kedua, tidak begitu peka dengan keperluan makanan pembantu rumah. Okey, contohnya, okey, biasalah pembantu rumah ni yang datang daripada Indonesia, kebanyakannya dia orang ni makan nasi sehari 3 kali. Tapi bila masuk dekat rumah majikan, majikan nak cara dia makan cara western food. So memang tak kenalah dengan selera dia. Kita pun kena faham, kerja dah penat. Makan pula tak cocok dengan tekak dia. Dia nak makan nasi, dia larilah. Okey, yang kedua, bebanan kerja. Contohnya, okey, kita sebelum majikan bersetuju untuk mengambil pembantu rumah tersebut, sudah tentu ada video call, ada interview sedikit lah. Dan juga step yang kedua, kita akan keluarkan job order di mana pembantu rumah sign dan juga majikan juga akan sign. Okey, contoh ya, di job order kita dah mention dia akan bekerja di alamat so and so, di rumah majikan so and so. Tiba-tiba majikan pula hari Sabtu, hari Ahad suruh pergi kerja di rumah mak dia, di rumah kakak dia. So disebabkan bebanan kerja ni, dia fed up, dia belah lah. Okay, yang ketiga disebabkan oleh terpengaruh dengan persekitaran dan, atau environment. Okay, contoh yang pertama, jika kawasan rumah majikan itu terdapat construction area, sudah tentu bila ada construction area ni, sudah tentu ada pekerja asing. Tak kira lah Indonesia ke, Pakistan ke, Bangladesh ke, Myanmar ke, pokoknya pekerja asing. Jadi bila dia dah berjumpa yang mungkin dah ngam, dah cocok dengan hati dia, dia pun larilah. Okey, satu lagi, kalau kawasan taman majikan tu, kawasan perumahan majikan tu, di mana jiran-jirannya banyak yang mempunyai pembantu rumah juga. Biasa sebelah petang, bila dia dah lapang, bila budak-budak semua dah balik sekolah, dia pun berkumpul lah dekat taman mainan kanak-kanak atau sambil bawa anak majikan. Sambil tu dia pun membawang lah. Dari situ banyaklah input, banyaklah idea yang bukan-bukan dia dapat. Lepas tu dia buatlah grup WhatsApp dia sendiri. Adalah beberapa pembantu rumah dalam tu. Dari situ macam-macam isu boleh timbul. Okey, di sini kami adalah agensi yang berdaftar dengan immigration, ingin berkongsikan beberapa tips dalam hal ni. Okey, yang pertama, kita kena kawal dia punya penggunaan handphone. Sebab apa-apa perkara yang buruk berlaku pun sebenarnya berpunca daripada handphone. Okey, saya syorkan kita sebagai majikan, okey, kita beri hak dia sebagai seorang manusia dan hak dia sebagai seorang pembantu rumah. Contoh, kita berilah layanan yang baik